Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pelajar. Bersama saya kembali Cikgu Suhada, Cikgu Sains anda. Okey, hari ini pelajar, Waalaikumsalam. Okey, hari ini pelajar saya akan mulakan pembelajaran kita yang ketujuh. Semalam, buat pengetahuan semua, semalam saya telah mulakan uh, tingkat topik daripada tingkatan 5 dan saya akan sambung unit 3 dan unit 4. Okey. So unit 3 kita akan belajar tentang kelestarian alam sekitar, sambungan daripada tingkatan 4 dan kita akan sambung lagi kadar tindak balas. So saya harap semua kekal bersama saya, kita sama-sama jawab soalan-soalan yang akan saya berikan dalam sesi kali ini. Okey pelajar, cuba tengok tapak kaki siapa ni? Tapak kaki siapa ya? Okey. Dalam topik kelestarian alam sekitar, benda pertama yang kamu perlu tahu adalah jejak karbon. Jejak karbon ni apa? Kenapa ada gambar tapak kaki dekat sini okey. Jejak karbon ni dia satu penanda ataupun satu parameter jumlah karbon dioksida yang ada dekat udara kita. Hasil daripada aktiviti manusia ya pelajar. Jumlah karbon dioksida yang dibebaskan oleh aktiviti manusia. Apa aktiviti manusia yang membebaskan karbon dioksida? Kat sini dah ada contoh. Boleh tak kamu beri contoh lain pelajar? Ada sesiapa yang boleh beri contoh apa aktiviti yang meningkatkan jejak karbon? Perindustrian. Okey, betul Fatihah. Okey, perindustrian. Kilang membebaskan asap. Asap tu ada gas rumah hijau. Apa gas rumah hijau pelajar? Gas rumah hijau? Ada banyak gas rumah hijau tapi kamu bolehlah ingat dua ni. Karbon dioksida dengan karbon monoksida. Okey, contoh-contoh aktiviti manusia yang membebaskan gas rumah hijau ataupun yang membebaskan karbon dioksida. Menyebabkan kita karbon ni. Jejak karbon ni adalah dia bagi kesan negatif kepada alam sekitar kita. Okey, kita tengok aktiviti yang pertama bila kita bakar bahan api. Bila kita buat pembakaran terbuka, dia akan membebaskan karbon dioksida kan? Okey, so pembakaran meningkatkan jejak karbon. Kita boleh kata begitu. Okey, kita masak makanan. Kita masak makanan, ada asap. Kita nak masak makanan, kita perlukan tenaga. Proses masak makanan tu pun perlukan tenaga. So, kita boleh kata dia meningkatkan jejak karbon. Okey, contoh yang kedua. Bahan buangan yang direput oleh bakteria. Contohlah sisa makanan kita. Kita dah tak nak makan, kita buanglah sisa makanan tu. So, sisa makanan tu nak direputkan oleh bakteria, dia membebaskan gas karbon dioksida. So, dia meningkatkan jejak karbon. Nanti kalau biasanya untuk soalan jejak karbon ni, dia akan tanya dalam section C, soalan AC, soalan pilihan sama ada soalan nombor 12 ataupun soalan nombor 13. Dia akan tanya, definisikan jejak karbon. Jadi kamu hanya perlu bagi tahulah jejak karbon adalah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan hasil daripada aktiviti manusia. Okey, tu 2 markah. Dan dia biasanya akan minta berikan beberapa contoh, justifikasikan beberapa contoh aktiviti yang menyebabkan peningkatan jejak karbon. Okey, biasa soalan jejak karbon ni dia ada berkait rapat dengan tapak tangan karbon. Tapak tangan karbon apa? Kejap lagi kita pergi, kita habiskan ni dulu. Okey, proses kita semula. Cikgu, kita semula ni kan bagus untuk alam sekitar kita. Okey, proses kita semula tu bagus. Okey, macam mana proses kita nak kita semula tu? Kita perlu tenaga tak? Kita nak pergi tapak kita semula tu, tempat kita semula tu kita naik apa? Naik kereta membebaskan karbon dioksida kan? Tenaga kita bila kita bernafas. Kita hembus nafas, kita bebaskan karbon dioksida. So, tu dikira sebagai aktiviti yang meningkatkan jejak karbon. Aktiviti jejak karbon. Okey, penjanaan elektrik menggunakan bahan api fosil, gas asli. Okey. Nak mengepam air, empangan memerlukan tenaga juga. Jadi bila dah perlukan tenaga, mestilah kita membebaskan karbon dioksida pelajar. Okey, aktiviti rekreasi dan sukan. Kita pergi jogging dekat taman. Baguslah untuk badan kita. Tapi
dia adalah salah satu aktiviti yang membebaskan jejak karbon. Kalau macam tu cikgu, tak payahlah saya jogging, tak payahlah saya pergi berekreasi. Janganlah macam tu kan, untuk kesihatan. Kena pergi berjogging. Tapi aktiviti rekreasi ataupun sukan ni, dia meningkatkan jejak karbon. Salah satu aktiviti jejak karbon ya pelajar. Okey, pengangkutan. Kita naik kereta, naik bas, pagi-pagi nak pergi sekolah, naik motor. Motor, bas, kereta, kenderaan bermotor kan membebaskan gas karbon dioksida. So, dia salah satu aktiviti jejak karbon. Kita guna produk. Kenapa guna produk ni membebaskan, meningkatkan jejak karbon? Dari proses pembuatan sampailah proses kita buang. Semuanya pakai tenaga. Sebab itulah kita kata penggunaan produk, apa-apa jenis produk, meningkatkan jejak karbon. Proses pembungkusan makanan samalah dengan penggunaan produk ni. Salah satu contoh, pelepasan asap kilang. Ni macam yang Fatihah bagi tahu tadi, proses perindustrian, dia akan, kilang-kilang tu akan membebaskan asap dia. Okey, asap dia tu adalah gas dari gas yang meningkatkan jejak karbon, gas rumah hijau. Okey, gunakan peranti elektrik. Macam mana guna peranti elektrik ni meningkatkan jejak karbon? Bila dah kita pakai elektrik, melibatkan tenaga, jadi dia meningkatkan jejak karbon. Okey, ingat kalau dia suruh soalan tu, suruh kamu definisikan jejak karbon. Okey, sebarang aktiviti manusia yang melibatkan pengeluaran gas karbon dioksida. Jumlah gas karbon dioksida sebab aktiviti manusia. 2 markah di situ. Okey, kita pergi kepada adik-beradik kaki. Tadi kaki kita panggil jejak karbon. Sekarang kita pergi kepada tangan. Tak cukup dengan kaki, pergi tangan. Okey, kalau kaki tadi kesan negatif. So tangan ni akan jadi kesan positif. Tapak tangan karbon. Tapak tangan karbon. Apa tapak tangan karbon ni, cikgu? Kesan positif yang terhadap alam sekitar kita sepanjang kita hayat produk tu. Daripada proses penghasilan, pengangkutan, penghasilan produk. Contoh bateri. Kita nak hasilkan bateri kat kilang. Okey, daripada kilang dia nak hantar pergi kedai. Naik pengangkutan, naik lori. Sepanjang proses tu adalah kesan, sepanjang proses tu melibatkan tapak tangan karbon. Tapi dia kena bagi kesan positif lah. Kurangkan kesan terhadap alam sekitar. Tadi tapak kaki karbon dia bagi kesan negatif terhadap alam sekitar. So tapak tangan sebaliknya. Dia beri kesan positif. Okey, apa contoh-contoh aktiviti yang meningkatkan tapak tangan karbon? Yang pertama, tengok yang pertama pelajar. Aktiviti apa ya? Penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah. Bahan apa jejak karbon yang rendah? So, kita boleh guna semula kayu. Kita boleh guna semula logam, besi. Jadikan semula, contoh nak buat perabot baru, kita boleh pakai kayu pelet, nampak gambar ni. Daripada kita tebang pokok, pakai kayu daripada pokok yang baru, sisa kayu yang lama ni, sisa kayu, kita boleh pakai semula untuk jadikan perabot. Kan sekarang banyak perabot-perabot pelet. Okey. Alright, kita tengok yang kedua, pemanjangan kitar hayat produk dan kecekapan produk. Bateri yang dapat dicas semula. Yang ni dia meningkatkan kecekapan produk, energy efficiency. Okey, daripada kita guna bateri pakai buang, sekejap je kita pakai, lepas tu buang. End up dia kita buang. Lebih baik kita pakai bateri yang boleh cas semula. Boleh cas semula, kita hayat dia lebih panjang. Okey, panel suria. Salah suria ataupun daripada panel solar. Panel solar kan salah satu sumber tenaga yang boleh baharu. Jadi dia punya kecekapan, dia tenaga boleh baharu. Kita akan hasilkan tenaga elektrik juga. Jadi tak perlu pakai sumber yang tak boleh baharu. Okey, kita tengok yang ketiga. Macam mana kita nak tingkatkan tapak tangan karbon? Soalan ni pun favourite dekat soalan esei. Kalau dia tak tanya, so bagaimana kamu jelaskan sebarang aktiviti yang meningkatkan tapak kaki karbon. Kamu listkanlah yang gambar tapak kaki tadi. Lepas tu dia akan tanyalah juga
tapak tangan karbon. Nyatakan aktiviti yang membantu untuk meningkatkan tapak tangan karbon. So boleh jawab contoh-contoh yang saya bagi ni, guna bahan jejak karbon rendah, panjangkan kita hayat produk. Okey. Yang ketiga tadi, penggunaan tenaga yang kurang bebaskan gas rumah hijau. Biasanya tenaga-tenaga boleh baharulah. Contohnya empangan air ni, stesen jana kuasa hidroelektrik, menghasilkan tenaga elektrik. Dia tak hasilkan gas rumah hijau Okey, kincir angin. Kincir angin biasanya ada dekat kawasan-kawasan yang berangin lah. Tepi pantai ke. Ni banyak dekat US, dekat Texas. Okey. Dan yang keempat, amalkan konsep 5R. 5R ni apa? Iaitu pengurusan sisa yang cekap. Cikgu 5R apa? 5R kita reuse, reuse, apa lagi recycle dan rot. Rot tu macam kita jadikan baja kompos. Kita tanam, jadikan baja kompos dan pakai untuk tumbuhan. Refuse, kita elakkan guna. Daripada pakai bateri yang pakai buang, lebih baik kita pakai bateri yang boleh cas semula. Refuse, kita reduce, kurangkan penggunaan kertas. Sekarang dah banyak kan pembayaran bil paperless. So lepas tu reuse, guna semula kertas. Kertas yang kita pakai satu side, lagi satu side kosong, kita pakai dua-dua side tu. Minimumkan penggunaan kertas anda. Lepas tu reuse, recycle. Kertas kan boleh recycle, hantar kita semula. Kertas, plastik, kaca semua boleh recycle. And rod ni maksudnya perebutan. Untuk sisa-sisa organik, sisa sayur, sisa buah, sisa makanan kita, sayur buah, kita boleh jadikan baja. Macam mana? Tanam dekat dalam tanah. Okey, dia boleh jadi baja Okey, yang keempat, boleh juga kamu nyatakan sinki karbon. Penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Pelajar, sinki karbon ni apa? Ada sesiapa yang boleh bagi tahu tak sinki karbon ni apa? Sinki kat dapur tu ke nak basuh tangan tu? Sinki karbon apa pelajar? Contoh sinki karbon, hutan dengan lautan. Hutan dengan lautan ni dia adalah satu tempat semula jadi yang boleh serap karbon dioksida. Contohnya dekat hutan. Kat hutan banyak pokok. Pokok kan dia mengeluarkan oksigen. Dia serap karbon dioksida. Sebab itulah dikatakan sebagai sinki karbon. Sebab dia simpan karbon dioksida. Dia serap karbon dioksida. Lautan pun sama. Dekat lautan kan banyak hidupan akuatik. Tumbuh-tumbuhan pun ada tumbuh-tumbuhan akuatik dekat laut ni. Jadi tumbuhan tu perlukan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida akan masuk dalam laut dan digunakan oleh tumbuhan-tumbuhan akuatik. Sebab tu kita katakan hutan dengan lautan adalah sinki karbon semula jadi. Sinki karbon semula jadi yang serap karbon dioksida. Ni semua hutan dengan lautan serap karbon dioksida. Bila saya tulis CO2 maksudnya karbon dioksida. Science student kan. Okey, O2 oksigen Alright. Kita tengok kita hayat produk. Konsep cradle to cradle, cradle to grave. Apa ni? Okey, saya bagi contoh kertas. Kertas, jom kita isi sama-sama pelajar. Kita hayat produk ni, saya nak explain dulu sedikit. Kalau grave to cradle to grave. Dia end up dia akan berakhir dekat perebutan. End up dia kita buang dekat perebutan. Akhirnya mesti dia akan mereput. Kalau cradle to cradle, end up produk dia akan di-recycle, kita semula. Okey, kita cuba lengkapkan, kita hayat produk, saya pilih kertas, paling senang kan? Okey, macam mana nak dapatkan kertas daripada sumber kayu kan? Okey, yang ni dia punya sumber. Diikuti dengan, lepas tu akan ada pemprosesan. Proses pemprosesan nak buat kertas daripada kayu. Dah jadi kertas, macam mana nak hantar pergi kedai? Melalui pengangkutan
Lori ke, kereta ke, kan? Okey, dah hantar pergi kedai. Siapa pakai ni? Kamulah pakai, pelajar-pelajar pakai, saya pakai, pengguna. Pengguna pakai. Dan dibuang, pembuangan. Lepas pakai, kita dah pakai dua-dua side, dah habislah pakai. Kita akan buang kertas. Okey. Untuk cradle to grave, yang ni sebelah kanan, sebelah kiri ni cradle to grave pelajar, end up dia mestilah mengalami perebutan. End up dia perebutan. Tengok kat sini. Perebutan. Okey, highlight yang kat sini adalah proses perebutan ni. Satu perebutan. Kalau cradle to cradle, dia mengalami kita semula. Kita semula dia. Okey. Okey, kita sambung dekat konsep cradle to cradle. Okey, 4, 5, 6, 7. 7 ni end up dia tadi. Jadi, dia akan jadi, kita start daripada 8 dululah. Ya, kita start daripada 8. 8 ni daripada sumber. Kita semula kan? Jadi, yang nombor 7 ni adalah kita semula, recycle. Kita recycle. Daripada tapak pembuangan, kita ambil kita semula kertas yang boleh pakai. Kertas yang masih okey, yang tak basah, yang kering, kita boleh kita semula. Okey. Nombor 8. Nombor 8 kita semula. Ini sumber kertas tu daripada tapak pelupusan sampah. Lepas kita kutip nak kita semula, dia lah jadi sumber. Nombor 8 ni sumber. Okey, nombor 9. Walaupun kertas tu kita semula, tapi dia perlu mengalami proses pembuatan juga pelajar. Yelah, dah pakai kertas tu kan, macam mana nak jadikan kertas baru? So, dia perlu mengalami proses pembuatan. Dah siap jadi kertas, mestilah nak hantar pergi kedai, nak hantar pergi sekolah. So, kita perlukan pengangkutan juga. So, basically macam itulah konsep cradle to grave. Yang sebelah kiri ni cradle to grave, di mana di akhir proses dia adalah kita biarkan kertas tu mereput. Biarkan, tak payah, tak buat apa-apa. Tapi konsep cradle to cradle, kita pakai semula. Walaupun dah buang kat tapak pelupusan sampah, kutip mana-mana kertas yang okey, kita semula. Itu akan jadi sumber kertas untuk buat kertas yang baru. Okay. So, mana yang bagus? Cradle to grave ke cradle to cradle? Anyone? Cradle to cradle? Cradle to grave? Yang bagus cradle to cradle lah kan? Yang positif cradle to cradle yang sebelah kanan ni. Okay. Dah, kita tengok pula kepada apa yang menyebabkan pencemaran. Jenis-jenis pencemaran ada 4 pelajar. Perlu kamu ingat. Ini pun favourite soalan esei, soalan nombor 12 dan soalan nombor 13. Dia akan bagi, okey, jelaskan beberapa punca yang menyebabkan pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Kan pencemaran ni banyak kan sekarang. So, di soalan favourite untuk soalan kemahiran berfikir. Okey, dia senang je. Pakai common sense lah. Okey. Kamu perlu tahu pencemaran ada 4. Air, udara, tanah, terma. Terma ni thermal pelajar. Thermal. Okay, kita pergi kepada pencemaran udara terlebih dahulu. Apa yang menyebabkan pencemaran udara? Pembakaran terbuka, pembebasan gas karbon dioksida daripada kenderaan bermotor. Apa lagi? Pencemaran udara boleh jadi daripada sumber semula jadi juga. Contohnya letusan gunung berapi. Ataupun letusan gunung berapi ataupun hutan yang terbakar. Ni selalu terjadi di Australia sebab panas sangat kan. Ni luar negara lah. Kita tak ada. Kita negara beriklim dekat garisan khatulistiwa, so kita ada hujan, kita ada panas.
Okey, udara ni daripada sumber kenderaan bermotor, daripada sumber-sumber yang melepaskan gas rumah hijau lah, daripada kilang-kilang. Okey. So, ini dah selesai, terutamanya pembakaran terbuka udara. Okey, pencemaran tanah. Macam mana pencemaran tanah ni? Biasanya di kawasan pertanian. Kawasan pertanian, bila petani tu pakai banyak sangat baja kimia, banyak sangat racun kimia, dia akan meresap dalam tanah. Bila dah dia meresap dalam tanah, dia akan pergi kepada sumber air. Itulah yang menyebabkan pencemaran air ni. Nanti saya pergi dengan lebih dalam. So, pencemaran tanah boleh jadi juga daripada hujan asid. Hujan asid, nitrogen dioksida dekat asid tu, pergi dekat tanah, seep on the ground. Itulah jadi pencemaran tanah. Tanah terlalu asid, berasid. Okey, pencemaran termal. Panas. Panas sangat. Panas sangat. Global warming. Dia disebabkan oleh pembalakan. Kita penghutanan, kita balak, kita potong semua pokok-pokok dekat hutan tu, dia menyebabkan pemanasan global. Biasanya untuk kenapa kita tebang pokok? Untuk bangunkan kawasan industri, untuk bangunkan kawasan pertanian. Okey. So ni pencemaran termal yang menyebabkan yang melibatkan pemanasan global, dan pencemaran air ni daripada aktiviti petani ataupun petani yang sembuh banyak sangat serangga perosak, racun perosak, baja perosak. So baja, racun semua tu masuk dalam tanah. Tanah tu dia akan pergi dekat air. Itulah yang air akan jadi tercemar. Pelajar, bila cakap pasal pencemaran air, tolong ingat satu situasi ni eutrofikasi. Eutrofikasi apa cikgu? Eutrofikasi bila dekat dalam air tu terlalu banyak sangat alga. Terlalu banyak sangat alga disebabkan pembuangan sisa organik. Jadi alga tu tumbuh dengan banyak. Bila alga dah penuh dekat sungai tu, bila alga dah penuh dekat kolam tu, jadi hidupan akuatik, ikan boleh dapat oksigen kan, semua dah tertutup dah. Tak ada kan? Jadi alga tu akan gunakan oksigen sepenuhnya. Ikan, hidupan akuatik lain tak boleh hidup. Ingat, eutrofikasi ni disebabkan oleh pencemaran tanah ni. Yang mana orang petani tadi buang sisa kimia dia terlalu banyak dekat tanah, ataupun sembuh terlalu banyak serangga racun perosak. Okey, dah selesai jenis pencemaran. Senang je topik hari ni. Topik tentang alam sekitar kan. Boleh fikir je. Yang ni topik yang favourite lah dekat soalan esei pelajar. Okey, sekarang kita pergi kepada pencemaran air. Kita tengok secara mendalam. Okey, pelajar. Untuk pencemaran udara, kita tengok API index. Kalau lagi tinggi API index dia, untuk jerebu kan selalu ada API index. Kalau makin tinggi API index, makin tercemarlah udara tu. Tapi kalau air, macam mana kita nak tengok pencemaran air? Kita tengok BOD, Biochemical Oxygen Demand. BOD ni adalah parameter dia. BOD, parameter pencemaran air ya. Okey, bila kita parameter pencemaran air. Bila kita cakap tentang BOD, BOD ni apa? Berapa banyak oksigen yang diperlukan untuk uraikan bahan organik dalam air. Dia disebabkan oleh eutrofikasi tadi. Dekat pencemaran air, eutrofikasi, terlalu banyak fosfat. Terlalu banyak fosfat, nitrat dekat dalam air tu. Jadi akan ada pertumbuhan alga yang secara banyak dan mendadak dalam air. Jadi hidupan akuatik lain tak dapat hidup pelajar. Okey, cuba tengok Pac-Man ni. Pac-Man ni dia nak makan. Pernah main tak game Pac-Man ni? Game Pac-Man ni dia nak makan hantu-hantu ni. Yang ni dia punya makanan lah. Pac-Man ni akan jadi bakteria pengurai. Dalam air ada bakteria pengurai. Dialah yang akan uraikan bahan organik. Okey. Kita ada satu eksperimen yang menentukan tahap pencemaran air. Yang di bawah ni, kamu tengok gambar bawah, kita akan masukkan sumber air. Ni sumber air yang kita ambil daripada sumber yang berbeza. Nak kajilah mana satu tercemar, mana satu tak tercemar.
Okey, sumber air ni kita akan campurkan dengan larutan metalina biru. Campurkan sikit dengan larutan metalina biru. Okey, dan kita tengok berapa lama larutan, nama pun metalina biru, berapa lama larutan metalina biru ni bertukar dari biru menjadi colourless, menjadi tidak berwarna untuk luntur. Berapa lama? Okey pelajar, apa fungsi larutan metalina biru ni? Fungsi dia, ada sesiapa tak boleh bagi tahu saya apa fungsi dia? Dia kesan apa? Kesan gas apa? Kesan gas oksigen. Okey, bila dia kesan gas oksigen. Bila air tu dia tak ada oksigen. Okey, maka bila air tu tak ada oksigen. Yelah, terlalu banyak sangat alga kan? Terlalu banyak sangat bahan organik alga. Alga tu pakai dah semua oksigen. Jadi oksigen dah tak ada dah dekat air tu. Bila dia tak ada oksigen, maka larutan metalina biru ni akan berubah dari warna biru menjadi tak berwarna. Okey, tu macam tu Soalan ni pun selalu tanya, dia banyak keluar dalam bahagian A. Bahagian A melibatkan soalan eksperimen, soalan yang ada pemboleh ubah, dia akan bagi sampel air yang berbeza, nyatakan yang mana lebih tercemar. Jadi nanti dia akan tanyalah apa fungsi larutan metalina biru dalam eksperimen. Jadi kamu perlu nyatakan, biasa 2 markah di situ untuk mengesan kehadiran oksigen. Bila tiada oksigen, larutan berwarna biru akan berubah menjadi tidak berwarna. Okey, macam tu cara nak jawab soalan dia. Okey, so pemerhatian dia. Kan macam saya cakap tadi, dia akan bagi air pipe, dia akan bagi air, satu air tercemar, satu tak tercemar. So nyatakan yang mana lebih tercemar. Tengok yang air pipe, sampel air, kita masukkan dengan larutan metalina biru, sampel air pipe tambah larutan metalina biru, air kolam tambah metalina biru. Jadi berapa lama masa yang diperlukan metalina biru untuk larut? Untuk air pipe 45. Untuk air kolam 15. Okey pelajar? Mana yang lebih tercemar? Air pipe ke air kolam? Ada sesiapa yang boleh beri saya jawapan? Air yang lebih tercemar? Pipe ke kolam? Anyone? Okeylah, tak ada siapa bagi cikgu jawapan. Yang lebih tercemar mestilah yang luntur dengan cepat. Maksudnya oksigen dalam air tu tak banyak. Okey, jadi antara air pipe dengan air kolam lebih tercemar kerana bacaan dia cepat. 15 minit. Cepat untuk luntur. Okey, saya akan tulis di atas ni. Kenapa? Yang pertama sekali, bila masa sikit. Bila masa sikit diperlukan untuk larutan metalina luntur, maka dia menandakan paras BOD dalam air tu adalah tinggi. Paras BOD dalam air tinggi, maka pencemaran, kita boleh kata pencemaran tinggi. Bila pencemaran tinggi, dia menandakan kadar oksigen terlarut dalam air rendah. Okay, so macam tu dia punya konsep pelajar. Kita tengok sampel air yang mana melarut dengan lebih cepat, maka masa yang diperlukan lebih rendah untuk larutan metalina biru larut. Maka dia menandakan BOD air itu tinggi. Bila BOD tinggi, maka pencemaran tinggi. Bila dah pencemaran tinggi, maksudnya kadar oksigen terlarut dalam air rendah. Semua oksigen dah diguna pakai oleh alga. Okey, dah selesai. Yang ni yang dekat bawah ni samalah dengan apa yang saya state kat atas. Masa diambil oleh larutan metalina biru adalah lebih cepat untuk air kolam kerana BOD tinggi, kandungan oksigen rendah dalam air lebih banyak tercemar, air lebih tercemar. Okey, dah selesai dah. Okey. Kita pergi kepada macam mana nak hasilkan berbola lumpur mikroorganisma. Saya akan ringkaskan berbola lumpur EM. Biasanya kita panggil berbola lumpur EM, mikroorganisma efektif ni EM. Efektif mikroorganisma ni dia punya term yang standard. Bila saya cakap berbola lumpur EM, kamu tahulah berbola lumpur mikroorganisma efektif tau.
Okey, yang ni salah satu praktis hasil daripada teknologi hijau. Iaitu kita buat berbola lumpur. Apa guna berbola lumpur ni? Apa guna berbola lumpur? Untuk kurangkan pencemaran air. Tadi kita dah cakap pasal pencemaran air. So, kita boleh buat berbola lumpur ni yang boleh mengurangkan pencemaran air. Dia bertindak sebagai penapis air, purification, water purification method. Dia tapis air. Dia serap kekotoran dalam air. Berbola lumpur EM dia terdiri daripada 3 elemen. Yang pertama, dia terdiri daripada bakteria. Bakteria asid laktik. Bakteria asid laktik, apa fungsi dia? Hilangkan bau busuk dalam air. Air yang tercemar biasanya busuk kan? Jadi segala bau-bau busuk, foul odor dalam air tu dibuang. Okey, saya tak perasan, baru perasan Fatihah bagi jawapan air pipe. Air pipe, tadi saya tanya soalan tercemar kan? Okey, kita pergi kejap lah. Air pipe lebih tercemar ke? Tak. Fatihah, kalau kamu nak tahu satu air tu mana yang lebih tercemar, ambil masa yang paling sikit. Ambil masa yang paling sikit. Bila dia cepat tukar daripada larutan metalina biru terus jadi colourless, maka dia lebih tercemar. Macam tu tau. Okey, bagus. So, kita pergi balik kepada mikroorganisma efektif. Kamu untuk berbola lumpur EM, guna dia untuk tapis air, untuk kurangkan pencemaran dalam air tu. Okey, dia ada 3 elemen bakteria. Dia ada dua bakteria. Bakteria asid laktik, bakteria fotosintetik, satu lagi yeast. Semalam kita dah belajar. Yeast ni adalah salah satu contoh mikroorganisma. Okey, bakteria asid laktik untuk kurangkan bau busuk dalam air. Dia hilangkan bau busuk dalam air. Dia merencat pertumbuhan mikroorganisma yang bahaya. Banyak kan mikroorganisma bahaya dalam air tercemar. Jadi dia akan stopkan. Kau kena berhenti tumbuh. Jadi mikroorganisma berbahaya tu tak terus tumbuh. Dan dia cepatkan pereputan. Apa-apa bahan yang susah mereput dalam air, dia akan induce supaya cepat mereput. Tu fungsi bakteria asid laktik. Soalan ni pun selalu ditanya, soalan konsep soalan mengkonsepsi. Nanti kita tengok contoh soalan mengkonsepsi macam mana. Fotosintetik. Bakteria fotosintetik, cakap fotosintetik mestilah ada kaitan dengan fotosintesis kan? Fotosintesis. Apa? Dia sintesiskan bahan berguna untuk pemakanan hidupan akuatik. Jadi hidupan akuatik tu ada makanan lah. Okey, yeast. Yeast semalam salah satu mikroorganisma ada 5. Salah satunya adalah yeast. Contoh yeast instant yang kita selalu pakai dekat donat, nak buat donat, nak buat kek. Yeast yang Moripan, instant yeast tu, warna kuning tu. Siapa tahu. Okey, yeast tu kita akan pakai untuk menghasilkan keperluan makanan untuk tumbuhan hijau tu juga. Jadi kamu kena ingat 3 ni, bakteria elemen untuk buat berbola lumpur EM, bakteria asid laktik, bakteria fotosintetik, yeast. Okey, asid laktik, fotosintetik, yeast. Ingat tu Okey, kita pergilah sikit kepada cara nak buat berbola lumpur EM. Yang ni, dia ada banyak dalam soalan nombor 9. Dia akan suruh kamu beri step. Cara untuk kamu hasilkan berbola lumpur EM. Soalan nombor 9 adalah soalan teori dan aplikasi, iaitu daripada bahagian B belajar. Okey, dia akan suruh kamu lukis atau buat carta alih. Jadi, cara nak buat dia macam buat kuih, senang saja. Tanah kamu campurkan dengan EM bokashi. EM bokashi ni apa? Mikroorganisma efektif bokashi, nama dia lah. Mikroorganisma efektif tu kita campurkan dengan tanah. Kita gaul-gaul macam kita buat dough. Tambahkan sikit. Macam buat dough, tambahkan air sikit. Air pula, tambahkan larutan EM. Larutan EM, larutan mikroorganisma efektif tadi, tambahkan. Tadi kita masukkan EM bokashi dalam bentuk tanah ni. So, kita tambahkan lagi
larutan mikroorganisma efektif dan kita bentuk dia bentuk menjadi bulat, biasa berbola lah. Suka hati kamu lah nak buat bentuk Mickey Mouse ke, nak buat bentuk star ke. Ni bukan buat kuih, buat bola je lah. Okey. Lepas tu, kena letak dekat dulang, lepas tu nak buat apa cikgu? Kita kena jemur lah, nak bagi dia kering. Tapi kita tak boleh bagi dia kering dengan cepat. Dia kena kering dengan slow. Lepas dia dah kering, kita masukkan dalam air. Bila dia dah kering, dia biasanya akan berwarna putih. Yang putih tu apa cikgu? Pewarna ke? Yang putih tu adalah fungi, kulat. Kulat-kulat yang tumbuh. So, bila yang dia dah berwarna putih macam ni, dia dah kering, barulah kita campak dekat air yang ada pencemaran. Dekat air yang tercemar. Air tercemar nanti air tu akan bersih. Jadi senang je kan nak buat berbola lumpur mikroorganisma efektif ni. Okey. Kita pergi kepada tajuk seterusnya. Last topik. Dalam unit 3 ni. Okay, teknologi hijau. Teknologi hijau dalam kita mengurus alam sekitar. Tadi salah satu teknologi hijau kita boleh buat berbola lumpur mikroorganisma efektif. Buat berbola lumpur boleh mengkurangkan pencemaran air, dia tapis air-air yang kotor dalam air yang tercemar tu. Okey, so macam mana lagi nak urus alam sekitar dengan pakai teknologi hijau? Teknologi hijau ni kita dah belajar dah dalam tingkatan 4. Ni kita pergi dengan lebih mendalam. Mikroalga. Mikroalga ni dia sinonim dengan mikroalga marin. Biasanya ada dekat laut Mikroalga marin. Dan dia sangat banyak di lautan. Apa fungsi dia? Dia akan menyerap karbon dioksida. Dia akan serap, dia akan remove karbon dioksida di udara. Sebab dia pakai untuk proses fotosintesis. Dia warna hijau kan? Bila warna hijau maksudnya dia ada pigmen klorofil. Bila ada pigmen klorofil, dia buatlah fotosintesis. Cara dia remove karbon dioksida di udara macam tu fotosintesis. Sebab itulah kita katakan yang laut dan hutan adalah singki karbon ya pelajar. Okey, yang kedua kereta hybrid. Kereta hybrid ni apa? Gabungan minyak kereta tu, dia pakai minyak kereta, petrol. Kita pakai juga dengan elektrik. Kereta tu boleh cas dan kereta tu boleh pakai minyak. Nampak dua simbol ni? Ni boleh isi minyak, boleh pakai petrol atau diesel dan boleh cas. Okey. Yang ni mengurangkan kebergantungan terhadap petrol lah. Mengurangkan penggunaan petrol ya. Okey, kita tengok dekat gambar yang seterusnya iaitu gambar solar. Okey, panel solar ni adalah tenaga nombor 4 pula, nombor 3 pelajar. Nombor 3, tenaga solar. Yang ni solar panel, dia akan menukarkan tenaga daripada cahaya matahari, dia panas kan, dia akan jadi tenaga haba. Dia akan menukarkan tenaga haba kepada tenaga elektrik, menjana tenaga elektrik. Sumber ni bagus tenaga solar ni. Dah lah dia tak lepaskan gas rumah hijau. Lepas tu dia pakai tenaga boleh baru, pakai cahaya je boleh jadi elektrik. Jimat dah elektrik kita. So tenaga solar banyak dah panel-panel solar ni dijual dekat shopping online. Kat Shopee pun ada panel solar ni. Bolehlah beli. Harga dia dah tak mahal. Dulu dia mahal. Sekarang dia dah tak mahal dah. Sangat affordable. Okey, biodiesel. Yang keempat. Tengok gambar yang keempat pelajar, biodiesel. Nama pun diesel. Jadi bio. Diesel adalah sumber tak boleh baru. Bila ada bio, dia jadi sumber boleh baharu. Okey, biodiesel ni biasanya dia perbuat daripada sisa sayur, sisa makanan.
Okey, boleh jadi juga diperbuat daripada ulat. Okey, pelajar, tahukah kamu ulat daripada sisa makanan kita tu, bila banyak ulat, ulat tu dia boleh ditukarkan menjadi biodiesel sangat unik daripada ulat boleh jadi minyak kereta, boleh jadi biodiesel. Okey. Kita tengok gambar yang kelima. Rumah hijau. Rumah hijau apa? Cat rumah warna hijau cikgu? Bukan pelajar. Dekat bangunan, dekat apa contohlah dekat rumah kita. Kita tanamlah. Tanam banyak tumbuhan. Jadi tumbuhan tu akan menyerap, bila banyak tumbuhan dia akan menyerap lebih karbon dioksida, melepaskan lebih banyak oksigen Okey, so lepas ni jom kita ramai-ramai tanam pokok di rumah masing-masing. Okey, nombor 6, pelepasan karbon sifar ataupun pelepasan karbon emisi sifar. Pelepasan karbon sifar je lah. Okey, pelepasan karbon sifar ni juga melibatkan penanaman pokok kita tanam lebih banyak pokok di alam sekitar kita, lagi banyaklah pokok tu serap karbon dioksida. Dah selesai dah untuk unit. Untuk unit yang ketiga ni. Tadi apa yang kamu belajar Mula-mula kamu belajar pasal tapak kaki karbon. Apa tapak kaki karbon pelajar? Dia bagi kesan negatif kepada alam sekitar hasil daripada aktiviti manusia. Pengumpulan karbon dioksida di udara hasil daripada aktiviti manusia. Kesan negatif. Apa tapak tangan karbon? Tapak tangan karbon negatif. Tapak kaki karbon negatif, maka tapak tangan karbon dia bagi kesan positif terhadap alam sekitar. Okey, lepas tu kamu belajar konsep cradle to cradle. Cradle to cradle bagus sebab apa? End up produk dia adalah kita boleh kitas semula. Kita hayat dia, kita kitas semula. Tapi kalau konsep cradle to grave, akhirnya dia akan mengalami perebutan. Lepas tu kamu belajar pula tentang BOD. Kena ingat kalau air tu tercemar, maka lagi cepatlah larutan metalina biru berubah daripada warna biru menjadi tidak berwarna. Bila cepat, BOD tinggi. Bila BOD tinggi, menandakan air tu lebih tercemar. Bila BOD tinggi, dia menandakan yang kandungan oksigen terlarut dalam air semakin sikit. Adalah sikit. Ingat tu. Okey, ingat BOD. BOD tinggi, maka kandungan oksigen terlarut dalam air rendah. Jadi, air lebih tercemar. Larutan metalina biru lagi cepat berubah warna daripada warna biru menjadi tidak berwarna. Dia cepat Ingat. Lepas tu kamu ada belajar lagi tentang jenis-jenis pencemaran. Kita ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran termal. Apa lagi? Satu pencemaran tadi, air, udara, termal. Lagi satu tadi, air, udara, termal, tanah, pencemaran tanah. Hasil daripada aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian, macam mana dia menyebabkan eutrofikasi, macam mana dia menyebabkan pencemaran air. Contohlah petani tu pakai racun perosak, bahan kimia yang terlalu banyak dia sembur dekat tanaman dia. Jadi tanah meresap dalam tanah, bahan kimia tu akan meresap dan dia pergi dekat air. Dekat air pula ada pertumbuhan alga. Bila dah banyak sangat alga, banyak ke oksigen dalam air tu? Takkan. So sebab itulah ikan-ikan tu mati sebab tak dapat oksigen. Okey, sekarang ni kita dah habis. Kita cuba jawab soalan kertas 1, soalan objektif untuk unit ni Okey, pelajar jangan lupa, saya dah hari-hari saya ulang, tolong aplikasikan teknik GPS. GPS bukan Waze, GPS bukan Google Map. Dia merupakan satu jalan untuk kamu tembak soalan kertas 1, untuk kamu jawab soalan kertas 1. G untuk garis. Setiap soalan ada kata kunci. So, sila garis kata kunci kamu. P untuk potong. Setiap 4 pilihan jawapan A, B, C, D atau 3 pilihan jawapan A, B, C mesti ada yang kamu yakin salah. Maka yang kamu yakin salah, sila potong. Okey, selesai. Bila dah selesai, dapat jawapan, jangan lupa pindahkan jawapan kamu ke kertas OMR. Tak pindah jawapan tak guna juga. Tak ada markah sebab dia ambil jawapan daripada kertas OMR tu pelajar.
Okey, so kita tengok soalan. Ni soalan kita nitrogen ni. Okey, kita tengok je lah soalan ni kan. Raja menunjukkan sebahagian kita nitrogen. Tumbuhan memerlukan nitrogen, tapi malangnya tumbuhan tak boleh serap nitrogen terus. Dia boleh serap nitrogen dalam bentuk nitrat pelajar. Sebab itulah nitrogen di udara ditukarkan dalam bentuk nitrat dulu. Okey. So proses ni nitrat dalam tanah ditukarkan kepada nitrogen di udara. Dia terbalik pula. So bakteria apa? Mestilah bakteria pendinitratan. Bakteria pengikat nitrogen yang nombor 1. Okey, dia tanya apakah bakteria X. So garis. Pangkah jawapan yang tak betul. Bakteria pengikat nitrogen confirm salah sebab bakteria pengikat nitrogen yang ada pada tumbuhan kekacang, ia menukarkan nitrogen kepada nitrat. Okey. Pendinitratan. Dah nampak yang betul. Yang lain ni salah lah. Penitratan salah kan. Pangkah. Pengurai pun salah. Okey, pengurai ni dia akan tukarkan protein ataupun tumbuhan-tumbuhan yang mati, haiwan mati kepada bentuk amonium. Kemudian amonium ditukarkan kepada nitrit. Kemudian nitrit barulah jadi nitrat yang boleh diserap oleh akar tumbuhan. Okey. Kita tengok soalan teknologi moden. Apa-apa jawapan yang pakai teknologi moden? Seorang petani nak tingkatkan kualiti dan kuantiti padi dia melalui penggunaan teknologi. Apa tindakan yang paling sesuai? Garis kata kunci tindakan yang paling sesuai. Mestilah yang pakai teknologi. Jadi apa yang pakai teknologi? Tanaman tutup bumi? Tak, ini untuk mengelakkan hakisan tanah. So salah. Salah. Pangkah. B, gunakan traktor. Ya, ini adalah teknologi. So, B boleh jadi betul. Tengok jawapan lain. Gunakan lebih banyak serangga perut racun serangga. Tak, ini bukan meningkatkan kualiti. Jadi tak berkualiti adalah kan? C, salah. Pangkah. D, ternak haiwan ternakan seperti lembu. Tak ada kaitan pun cikgu. Jadi jawapan yang paling betul B. Selesai, pindah jawapan dalam kertas OMR ya pelajar. Okey, ni mesti pasal pencemaran ni. Ni pasal ikan ni makan plastik. Ni soalan mikroplastik ya pelajar. Okey, kita baca dulu. Raja 13 tunjukkan situasi yang berlaku dalam kolam. Apa kesan situasi ni terhadap siratan makanan dalam kolam? Pelajar, apa mikroplastik ni? Pencemaran yang disebabkan oleh plastik. Mikroplastik ni apa-apa plastik, kepingan plastik, kepingan plastik yang kecil-kecil ni berasal daripada plastik lah. Nama pun mikroplastik, dia punya saiz ataupun dia punya panjang kurang daripada 5mm. Kecilnya 5mm ni. Sebab itulah ikan dia ingat tu makanan, ingat tu dedak. Dia pun pergilah makan plastik tu. Jadi, bila ikan ni manusia makan, kita makan ikan kan? Siapa yang tak makan ikan selamatlah dari mikroplastik. Dia boleh jadi dekat ayam juga Contohlah, ayam tu dia ingat plastik tu kecil-kecil tu makanan dia, ingat dedak, dia makan. Jadi kita makan ayam, sama je. Ayam atau ikan tu makan mikroplastik. Dia mendatangkan kesan negatif kepada manusia. Kesan jangka masa panjang dia boleh sebabkan kanser dan penyakit-penyakit lain lah. Okey, kita tengok apakah kesan? Kesan ni adalah kata kunci. So, sila garis kata kunci. Garis ke bulat ke suka hati kamulah. Kalau ada highlight, nak highlight lah. Okey, mikroplastik kurangkan kandungan oksigen dalam air. Mikroplastik tak ada kurangkan apa-apa kesan dekat air. Oksigen tak tambah, tak naik. Tak ada kena mengena. Salah. Pangkah. Tengok yang B pelajar. Mikroplastik bantu proses pencernaan organisma akuatik supaya lebih lancar. Tak. Mikroplastik ni dia lagilah bagi kesan negatif dekat haiwan ni, bukan meningkatkan pencernaan haiwan ni. Salah. B tak ada kena mengena. Pangkah. So antara C dengan D mana yang betul? Mikroplastik dipindahkan dari organisma akuatik tak membawa sebarang kertas kesan buruk. Salah ya pelajar, dia membawa kesan negatif kesan jangka masa panjang dia boleh menyebabkan kanser tau. Okey, mikroplastik D dipindahkan dari organisma akuatik boleh memasuki badan manusia dan mengancam kesihatan. Okey, D lah yang paling tepat. Selesai. Okey, tengok soalan seterusnya.
Soalan tentang mikroalga, baru bincang mikroalga ni. Mikroalga marin adalah alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyak dalam laut. Apa proses yang dijalankan mikroalga? Ditanya proses, garis, kata kunci, dijalankan mikroalga untuk membantu mengurangkan karbon dioksida. Kita tahu alga, mikroalga dia akan serap karbon dioksida untuk proses fotosintesis kan? Okey, jadi dia tanya, apa proses tu? Proses apa dia tanya kat sini? Okey, A, respirasi. Respirasi akan melepaskan karbon dioksida. So, salah, bukan menyerap karbon dioksida. Pereputan pun salah, dia melepaskan karbon dioksida. Salah, so transpirasi dengan fotosintesis. Yang paling tepat adalah C. D ni salah, transpirasi kita lepaskan karbon dioksida. Kita sedut oksigen, lepas karbon dioksida. Okey, dah selesai. Kita refer soalan kertas 2. Soalan kertas 2, soalan bahagian A. Soalan bahagian A ni pelajar, dia ada semua sekali ada 4 soalan. Setiap satu soalan 5 markah. Dalam 5 markah tu hanya satu je aplikasi. 4 ni semua jawapan ada dalam soalan. 4 ni melibatkan proses kemahiran proses sains. Kamu perlu memerhati, kamu perlu beri hipotesis, beri inference. Kita tengok contoh dia. Satu je soalan aplikasi. Takkan tak boleh jawab kan? At least 4 markah dalam tangan lah. Okey, jadual 1 dia tunjukkan keputusan, tengok nombor 1, bagi eksperimen dijalankan untuk kaji tahap pencemaran air dari sumber yang berbeza. Kaji tahap pencemaran ni mesti ada kaitan dengan BOD ni. Jenis sampel air. Jadi yang mana satu? Kalau dia bagi jadual, sebelah kiri kamu ataupun yang sebelah atas, sebelah kiri lah. Sebelah kiri ni selalunya memang dia pemboleh ubah manipulasi. PM pemboleh ubah manipulasi ya pelajar. Dan yang sebelah kanan. Sebelah kanan masa diambil untuk larutan metalina biru luntur adalah pemboleh ubah bergerak balas. PB. Ingat untuk jawab soalan bahagian A, tolong cari PMPB terlebih dahulu. Sebab soalan dia mesti ada kaitan dengan PMPB. Okey, tengok A. Berdasarkan jadual 1, nyatakan pemerhatian anda. Pemerhatian anda, apa yang kamu perhati? Semua dah ada kan? Jawapan ada dalam soalan. Kamu boleh bagi tahulah. Air kolam, kita ambil yang air kolam, air longkang. Air longkang paling sikit kan? Masa yang diambil, masa larutan metalina biru untuk air kolam, untuk luntur bagi air longkang paling cepat. Apa yang kamu nampak dalam jadual tu? Tapi pindahkan dalam bentuk ayat ya pelajar. Jangan pula kamu tulis je, kamu terus buat arrow. Ni jawapan dia. Tak boleh macam tu, kena buat, kena pindahkan maklumat dalam jadual apa yang kamu nampak dalam bentuk ayat. Dia kan mengkaji kemahiran kamu untuk beri pemerhatian. Okey, inference anda. Mengapa pelajar? Kenapa kamu rasa masa larutan metalina biru untuk larut bagi air longkang adalah lebih pendek? Paling cepat. Kenapa? Tadi saya kata apa? Bila metalina biru larut dengan tukar menjadi tidak berwarna dengan cepat, maka dia lebih tercemar ataupun dia tak tercemar? Dia lebih tercemar kan? Dia paling tercemar. So, bila dia paling tercemar, BOD dia tinggi. Bila BOD dia tinggi, kamu boleh nyatakan di inference kamu, kadar oksigen terlarut paling rendah. Sebab itulah dia paling cepat menukarkan larutan metalina biru. Daripada biru jadi tidak berwarna.
Okey pelajar, please take extra note untuk soalan ni. Soalan ni banyak dekat kertas satu. Kertas satu ada 4 soalan. Dalam banyak-banyak state trial soalan ni, ada beberapa soalan banyak soalan. Dia biasanya keluar untuk kertas A. Bahagian A. Tolong take extra note on this type of question. Okey, apakah hubung kait antara BOD dengan tahap pencemaran air? Bagi hubungan je lah. Dia tanya hipotesis, hubung kait, hubungan BOD dengan tahap pencemaran air. Kamu boleh bagilah semakin tinggi BOD. Pelajar, nanti tolong jangan buat error macam ni buat semakin tinggi BOD, semakin rendah ke semakin tinggi banyak pencemaran air? Semakin tinggi BOD, semakin tercemar air. Tercemar apa? Habiskan ayat kamu. Okey, dapatlah 1 markah. Tadi dah 1 markah, lagi markah kedua. Nyatakan satu C. Tengok C. 1, dia minta 1 pemboleh ubah dimalarkan. Yang kamu tak boleh ubah, dimalarkan. Okey, sekarang dia pakai sampel air, pilih air longkang dengan air kolam. Mestilah sampel air tu kena sama. Dia punya isi padu kena sama. Tak bolehlah sampel air longkang 10 ml. Sampel air kolam 5 ml. Tak boleh. Dia kena sama. Kalau kita ubah, dia akan efek pada eksperimen tu. Dia akan, apa yang boleh kita ubah, dia akan jadi pemboleh ubah manipulasi tau. So, isi padu air akan jadi, sampel air akan jadi pemboleh ubah yang kita tak boleh ubah. Dimalarkan. Okey, tengok yang nombor 3. Semasa eksperimen dijalankan, botol reagen mengandungi campuran larutan metalina biru dan sampel air. Okey, semasa kita buat eksperimen, larutan metalina biru kita campurkan dengan sampel air. So, lepas tu kita akan cepat-cepat simpan dalam almari gelap, dalam tempat gelap, dan setiap minit kita periksa. Kenapa kita tak biarkan saja dekat tempat ada cahaya matahari? Sebab apa pelajar? Untuk kita elakkan tindak balas mikroorganisma. Okey. Okey, kenapa? Mikroorganisma, salah satu jenis mikroorganisma adalah alga. Bila kita letak dekat cahaya matahari, alga tu dia akan menjalankan proses fotosintesis. Dia menjalankan proses fotosintesis, itu dia dah efek kepada eksperimen. Dia mengganggu ketepatan eksperimen tu. Sebab tu kita terus simpan dalam tempat yang gelap, tak ada cahaya. Tak ada almari, tak apa. Simpan dalam tempat yang gelap, tak ada cahaya. Okey, dah. Nampak tak? Soalan A adalah soalan kemahiran proses sains. Dia suruh kamu perhatikan. B, soalan inferen bagi sebab 1-2 markah. Soalan ni seterusnya dia minta hubung kait, dia minta hubungan antara hipotesis dan dia minta pemboleh ubah. Soalan last ni 1 markah je. Dia minta aplikasi. Dia bagi kamu situasi, kamu fikirkan kenapa. Dan biasanya soalan aplikasi ni kita boleh fikir ikut logik lah. Okey, jom kita tengok soalan section B, iaitu melibatkan teori dan aplikasi. Dia ada banyak teori dan dia ada banyak aplikasi. Kalau kamu tak baca, memang tak dapat lah. Okey, sebab tu lah kena ikut kelas saya, sebab saya cover semua tajuk yang kamu dah belajar dari tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Jangan risau kepada yang tertinggal tu, cikgu saya nak belajar balik tingkatan 4. Kamu boleh tengok video di YouTube di YouTube Tavis. Okey. Kita tengok soalan contoh bahagian B. Raja 1 menunjukkan satu poster untuk kurangkan penggunaan plastik. Kempen bebas plastik. Berdasarkan poster dalam Raja 7.1, nyatakan satu cara untuk kurangkan penggunaan plastik. Macam mana kita nak kurangkan penggunaan plastik? Guna apa pelajar? Guna beg. Boleh pakai beg kertas.
Beg kertas yang kita recycle, yang kita semula. Gunakan plastik semula. Apa-apa soalan jawapan yang logik Tandakan betul pada soalan seterusnya. Tandakan betul pada kotak yang disediakan. Satu jenis kita hayat bagi produk apabila anda memilih menggunakan beg kita semula. Okey, apa-apa yang end up dia antara cradle to cradle dengan cradle to grave. Apa-apa yang end product dia berakhir dengan kita semula, dia akan jadi cradle to cradle. Kalau cradle to grave, word grave ni dah menandakan perebutan kan. So, apa yang menyebabkan kita semula? Cradle to cradle. Okey, so soalan seterusnya. Raja 7.2 dia tunjukkan dua jenis beg, iaitu beg plastik dan beg kertas. Berikan satu sebab bagi jawapan anda. Berdasarkan Raja 7.2, beg mana yang lebih mesra alam? Beg mana lebih mesra alam? Yang kamu nyatakan beg yang mana? Satu markah. Satu sebab lagi, satu markah. Total 2 markah. Beg mana lebih mesra alam pelajar? Beg kertas. Sebab apa? Beg kertas kerana dia ambil masa yang sikit untuk dilupuskan. Ambil masa lebih cepat. Okey, plastik ambil masa banyak dia tak akan lupus dengan cepat Okay, sebab tu kita pakai beg kertas untuk dilupuskan. Okey, selesai. Tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang melibatkan lukis-lukis ni semua adalah soalan nombor 9 dan soalan nombor 10. Soalan bahagian B. Kita tengok Amin mendapati beberapa contoh untuk soalan macam ni. 3 markah ya pelajar. Jadi saya bagi tahu 3 markah tu dekat mana. Amin mendapati terdapat beberapa botol deterjen terbuang di belakang rumahnya. Amin bersyadang menjalankan upcycle. Upcycle bagi menghasilkan penyodok sampah daripada botol deterjen tu. Amin nak buat penyodok sampah daripada bahan terbuang. Konsep 5R tadilah. Dengan menggunakan botol deterjen kosong, pelajar nampak saya kena highlight botol deterjen kosong, paku, sebatang kayu, semua barang ni kamu kena pakai. Anda dikehendaki membantu Amin menghasilkan penyodok sampah. 3 markah di situ. Lukiskan produk anda. Pelajar jangan takut nak jawab 3 markah soalan ni. Jangan takut sebab dia senang je. 1 markah pula. 1 markah untuk 2 markah untuk lukisan yang betul dan ada label. Lagi 1 markah bila kamu guna semua bahan yang diberi. Bila kamu guna semua dia. Kalau kamu tak guna semua dia tolak 1 markah. Jadi macam mana rupa penyodok sampah? Saya lukis je lah dekat sini ni kayu. Lepas tu ni botol deterjen. Macam mana nak lukis dia kejap. Botol deterjen yang kamu belah 2. Biarkan macam ni je ke belajar? Tak boleh, kena label. Kayu ni akan jadi pemegang. Kayu sebagai pemegang. Lepas tu apa dia bagi lagi? Kamu label dekat sini paku. Paku untuk menghubungkan penyodok dengan kayu, dengan pemegang. Sebagai pelekatan tapak pelekatan kayu dengan penyodok sampah kamu. Dan botol deterjen. Botol deterjen akan jadi kamu punya penyodok. Dijadikan penyodok sampah. Okey. Nampak tak? Begitu senangnya nak dapat markah. Kamu sekarang pakai tak semua? Okey, pelajar ni pakai semua. 1 markah. Tengok pelajar buat penyodok sampah. Dan ada label. 2 markah. So, kamu dapatlah markah penuh. Ingat
Markah dekat situ diberi. Tolong pakai semua satu markah. Lukisan yang betul berserta dengan label 2 markah. Tak ada label, tolak markah. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian C. Soalan pilihan, soalan favourite. Soalan untuk bab ni dia punya favourite adalah bahagian C. Nampak dia dah bagi tahu. Pencemaran alam sekitar menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan. Rajah 13 menunjukkan beberapa jenis pencemaran alam sekitar. Ada berapa jenis alam sekitar? Ada 4. Udara, air, pencemaran terma, udara, air, pencemaran terma, apa lagi udara, kita ada pencemaran air, pencemaran terma. Sekarang tengok jawapan dia. Dia tanya tentang nyatakan 2 contoh lain pencemaran alam sekitar. Apa contoh lain pencemaran alam sekitar? Pencemaran air, pencemaran termal. Okey. Pencemaran udara. Bagi contoh lain selain pencemaran udara dan pencemaran air ni ya pelajar. Okey. Seterusnya, dia tanya tentang berdasarkan pernyataan di atas, berikan 2 kesan negatif eutrofikasi. Dia minta kesan negatif eutrofikasi. Ni proses eutrofikasi adalah respon ekosistem terhadap penambahan bahan tiruan asli yang terkandung fosfat, deterjen, baja, sampah dan dalam dia minta kesan negatif eutrofikasi. Eutrofikasi dia akan sebabkan banyak alga yang tertutup di permukaan air Jadi kesan negatif dia boleh jadi kandungan oksigen dalam air rendah dan dia minta 3 markah. Dia minta 2 markah. Mana dia minta 2 lah. Jadi ikan mati. Sebab tak ada oksigen, tumbuhan akuatik mati. Dapat dah 2 markah. Air dikatakan tercemar sebab BOD tinggi. BOD tinggi kerana kandungan oksigen terlarut rendah. Okey dah, kita tengok soalan jenis seterusnya, justifikasi. Kita justify kenapa. Tadi kalau air, parameter dia kita pakai BOD. Kalau udara, parameter dia kita pakai IPU atau API. Okey, Taman Merdeka, Sri Naning, Taman Perak, Taman Muzaffar. API mana yang paling tinggi? 165, maka Taman Muzaffar lebih tercemar kat sini. Okey, jom kita tengok soalan. IPU merupakan bacaan pencemaran udara untuk menentukan tahap pencemaran udara. Nak tentukan tahap pencemaran udara, kita tengok IPU. Berdasarkan jadual 3 kawasan yang manakah yang paling tercemar? Dia tanya, kawasan yang manakah paling tercemar? Garis. Mestilah yang ada IPU yang tinggi. 1 markah untuk ni. Pada pendapat anda, apakah yang menyebabkan kawasan tu paling tercemar? Dia tanya sebab kawasan tu tercemar. 4 markah di sini, bagi sebab kena 3 poin, jadi 3 markah di poin anda. Okay, jadi yang paling tercemar Taman Muzaffar lah sebab dia ada API yang tinggi, 1 markah. Bersebab apa? Bagilah sebab-sebab yang logik. Sebab dia dekat dengan kawasan industri, 1 markah. Sebab banyak orang pakai kenderaan di situ, kawasan bandar. Ramai orang melakukan pembakaran terbuka ataupun bakar sampah ya. So lagi 1 markah dan total kamu akan dapat 4 markah. Okey pelajar. Ada lagi satu soalan aplikasi. Pada tahun 2022, kerajaan mencadangkan untuk tambah tempat pembuangan sampah di sesetengah kawasan. Adakah anda setuju? Soalan untuk soalan macam ni, soalan wajarkan, setuju tak setuju, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Kalau kamu cakap setuju, bagi sebab ada markah. Kalau kamu cakap tak setuju, kamu bagi sebab ada markah. Okey. Setuju tak setuju, 1 markah. Wajarkan bagi sebab kenapa kamu setuju atau kamu tak setuju, 3 markah. 4 markah in total. Jadi, katakanlah kamu setuju. Pelajar kamu setuju tak setuju? Untuk ada lagi banyak tempat pembuangan sampah. Katakanlah setuju. Kenapa setuju? Kenapa? Kalau setuju, kenapa? Sebab lebih sistematik cara kita nak buang sampah.
Okey, lebih sistematik sebab dia tak mencemarkan alam sekitar. Okey, ni contoh jawapan yang kamu boleh jawab. Setuju? Tapi provide sebab lah tidak cemarkan alam sekitar, sampah boleh dikawal. Kita senang nak kita semula. Dah situ tapak pelupusan sampah jadi senanglah nak cari bahan mana boleh kita semula, mana tak boleh kita semula. Okey. Dan tidak setuju? Kenapa? Sebab nanti peningkatan kos pengurusan. Kawasan berhampiran tapak pelupusan tu akan menjadi kotor, tak hygiene, banyak penyakit lah nanti. Dan sebabkan pencemaran udara, pencemaran boleh jadi bau yang tak menyenangkan. Okey, so cikgu, kalau saya nak jawab satu setuju, satu tak setuju, boleh tak? Kamu tak ada masa nak jawab satu setuju, satu tak setuju. Cukuplah beri setuju atau tak setuju. So, untuk soalan ni, dua-dua tak salah. Setuju betul, tak setuju pun betul. Okey dah, selesai dah. Kita dah habis dah cover unit 3. Iaitu unit 3 kita dah selesai cover. Iaitu tajuk kelestarian alam sekitar. So, kadar tindak balas. Pelajar, kita akan take a short break untuk sebelum saya sambung unit 4 ni. Ada lagi separuh untuk kita habiskan. So, kita jumpa kejap lagi. Jangan ke mana-mana. Kita rehat sekejap Boleh kita sambung kembali unit kita yang seterusnya, unit yang terakhir untuk pembelajaran kita yang ketujuh ni, iaitu unit 4, kadar tindak balas. Okey. Apa maksud kadar tindak balas? Maksud kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan tindak balas sama ada bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas. Bahan tindak balas reactant, hasil tindak balas produk. Bahan tindak balas ni, bila kita bakar, katakanlah kita bakar. Bahan tindak balas kita adalah arang. Dia akan berkurang. Okey, hasil tindak balas kita, tadi kita bakar arang, hasil tindak balas kita adalah jelaga. Jelaga ataupun karbon dioksida, dia akan bertambah. Jadi bila bahan tindak balas akan berkurang, hasil tindak balas akan bertambah Bahan tindak balas berkurang, hasil tindak balas bertambah. Okey pelajar, bila soalan tu tanya, apakah yang dimaksudkan kadar tindak balas? Kamu boleh je bagi formula. Kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti tindak balas, bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas bahagi dengan masa. Okey. Cuba perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Sebelah kiri ni dia semakin berkurang, nampak? Dia semakin berkurang jadi dia melibatkan perubahan kuantiti bahan tindak balas. Dia semakin berkurang dengan masa. Mana satu tindak balas cepat, mana satu tindak balas perlahan. Tindak balas cepat adalah yang lebih curve, yang lebih, dia punya curve ni lebih dalam. Jadi dia tindak balas cepat. Tindak balas cepat maksudnya dia punya tindak balas, bahan tindak balas berkurang dengan cepatnya. Okey, dan lagi satu, kamu perlu tahu tindak balas perlahan. Kuantiti bahan tindak balas dia berkurang dengan perlahan. Dia tak membentuk curve sangat. Okey, yang kedua. Seterusnya, kamu boleh lihat hasil tindak balas. Graf hasil tindak balas melawan masa. Mana yang tindak balas cepat, mana tindak balas perlahan? Tindak balas cepat untuk graf yang lebih steep. Yang lebih cerun. Manakala yang kurang cerun, yang lebih gradual, yang ni adalah tindak balas perlahan. Sekarang kamu dah tahu tindak balas boleh dikategorikan sebagai tindak balas perlahan, tindak balas cepat. Jom kita tengok apa persamaan dan perbezaan tindak balas cepat, tindak balas perlahan ni. Tengok dulu kepada tindak balas persamaan Untuk persamaan, kedua-dua tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan ni, hasil tindak balas dia atau bahan tindak balas berkurang. Dan produk tindak balas atau hasil tindak balas akan bertambah. Okey, bahan tindak balas berkurang, hasil tindak balas bertambah. Okey, ingat tu Okey.
kita tengok dulu tindak balas cepat. Tindak balas cepat ni dia berlaku, nama pun cepat. Maksudnya dia berlaku dengan cepat. Dan dia ambil masa, bila dah cepat, jadi masa lebih singkat untuk lengkapkan tindak balas. Okey, pelajar, contoh tindak balas cepat. Bila kita bakar sesuatu. Tindak balas logam reaktif dan air. Logam reaktif kita tahu bila kita masukkan dalam air dia akan menghasilkan explosion, akan menghasilkan letupan. So, dia akan berlaku dengan cepat. Tak adalah dia tunggu 5 minit baru dia meletup. Dia berlaku dengan cepat. Kita bakar bunga api tu terus terbakar kan? Tu tindak balas cepat lah. Kita bakar arang pun tindak balas cepat. Kita goreng telur, lama ke kejap? Tak lama kan? Taklah goreng satu telur sampai sejam. Kalau sejam tu tindak balas perlahan lah. So, goreng telur, masak, tindak balas cepat lah. Pembakaran jalur magnesium. Kalau kita bakar jalur magnesium, cepat je dia terbakar. Sebab magnesium ni adalah kategori alkali, metal, logam alkali, bumi. Okey, tindak balas perlahan. Kalau dah tindak balas cepat berlaku dengan segera dalam masa yang singkat, maka tindak balas perlahan dia berlaku dengan lambat. Okey. Dia perlahan, dia ambil masa yang lebih lama ya pelajar. Okey, apa contoh tindak balas perlahan? Fotosintesis. Tak adalah kita, fotosintesis ni dia ambil masa nak berlaku beberapa jam. Proses penampaian, fermentation, penghasilan alkohol pun ambil masa. Nak buat alkohol, ada masa dia. Kita fermentasi tu lama Berkarat, tak adalah kita biarkan paku besi hari ni, esok hari ni, kejap lagi lepas 5 minit dia berkarat. Tak, dia ambil masa beberapa hari. Penghadaman makanan, food digestion. Kita makan, complete digestion, complete penghadaman akan ambil masa sekurang-kurangnya 6 jam. 6 hingga 8 jam lah biasanya. So, lama kan 6 hingga 8 jam. So, untuk melengkapkan reaksi penghadaman ambil masa yang lama. Jadi, dia kategori tindak balas perlahan. Okey, selesai. Perbezaan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Soalan ni favourite juga dekat bahagian C, soalan pilihan. Katakanlah keluar soalan pilihan untuk unit 4. Jenis soalan macam ni lah yang akan keluar. Berikan perbezaan, berikan persamaan dan perbezaan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Okey, seterusnya. Kita dah, kalau dalam topik kadar tindak balas ni kita tak boleh lari daripada kira-kira ya. Kira-kira 3 benda ni kamu perlu tahu dia berbeza. Kalau soalan tu dia tanya purata kadar tindak balas untuk 2 minit, 3 minit, purata kadar tindak balas untuk minit pertama, minit kedua dalam minit kedua, maka cara pengiraan dia dah bagi kamu graf. Okey. Dia bagi kamu graf, dia tanya kadar tindak balas dalam minit kedua. Dalam minit kedua. 2 minit maksudnya ni dalam saat, 120 saat dia masa interval. Jadi, kamu kena cari, tolakkan dengan 120, tolakkan dengan 60 ni. Okey? So, kira akan dapat macam ni. Cara pengiraan nak dapat purata kadar tindak balas dalam minit kedua. Dalam minit ketiga. Minit pertama. Okey, kadar tindak balas keseluruhan. Okey, kadar tindak balas ni, okey, kamu tengok yang ni. Purata kadar tindak balas. Dia tanya purata kadar tindak balas dalam minit ketiga. Dalam minit ketiga. Yang ni tak ada purata. Ni ada purata dalam minit ketiga. So, cara pengiraan dia 180 tolak 120. Minit ketiga 180 kan? Bahagikan dengan minit ketiga 35 tolak 30. Bahagikan dengan 180 tolak 120. Paksi Y. Paksi Y bagi paksi X. Okey, dah selesai. Lepas tu,
Kalau dia tanya kadar tindak balas pada minit tertentu, katakanlah dia tanya kamu kadar tindak balas pada masa 20 saat. Jadi kamu cari yang 20 saat di sini. Cari tangent. Buat satu segitiga dan cari tangent. PQ bahagi dengan RQ. RQ yang sini. Kamu akan dapat jawapan dia lah. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Kita ada 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang pertama, suhu, kepekatan, mangkin, saiz bahan, tekanan. Okey, semakin bertambah suhu, kadar tindak balas pun semakin bertambah ya. Ingat semakin bertambah suhu, semakin bertambah kadar tindak balas. Semakin meningkat suhu, kadar tindak balas meningkat. Okey, kepekatan. Faktor yang kedua. Ni yang pertama, yang kedua. Untuk faktor yang kedua, kepekatan. Kepekatan bahan tindak balas. Apabila kepekatan bahan tindak balas meningkat, bila bahan tindak balas tu kepekatan dia meningkat, maka kadar tindak balas akan meningkat. Okey, kita tengok kepada mangkin. Mangkin ni apa? Mangkin ni adalah bahan yang mempercepatkan kadar tindak balas ya pelajar. Tengok mangkin. Apabila mangkin digunakan, bila kita pakai mangkin, bila ada mangkin, maka kadar tindak balas akan meningkat. Ataupun kita pakai lebih banyak mangkin, kadar tindak balas pun meningkat. Bila mangkin kita pakai banyak, kadar tindak balas KTB akan meningkat. Okey. Yang ketiga, faktor ketiga, bahan. Saiz bahan tindak balas. Saiz bahan tindak balas. Bila saiz bahan tindak balas semakin kecil, maka kadar tindak balas anda akan meningkat. Okey, kenapa kentang yang kita potong kecil-kecil bila kita masak dia lagi senang lembut berbanding kentang yang kita potong besar-besar? Sebab saiz tindak balas ni lah. Sebab permukaan yang terdedah, ataupun surface area, permukaan yang terdedah dengan haba tu lagi banyak. Okey. Tekanan. Faktor yang kelima. Tekanan. Bila kita masak pakai periuk tekanan, daging periuk tekanan, pressure cooker, daging lagi senang lembut berbanding kita masak pakai periuk biasa kan. Sebab apa? Sebab tekanan tu tinggi. Bila tekanan meningkat, maka kadar tindak balas akan meningkat. Okay, ingat 5 faktor ni. Suhu, semakin bertambah suhu, semakin bertambah kadar tindak balas. Kepekatan bahan tindak balas semakin tinggi, maka semakin tinggi kadar tindak balas atau cepat kadar tindak balas. Mangkin. Bila kamu gunakan mangkin, maka kadar tindak balas akan meningkat. Yang keempat, saiz bahan. Semakin kecil saiz bahan, semakin meningkat kadar tindak balas. Yang kelima, tekanan. Bila kamu guna tekanan yang tinggi, maka kadar tindak balas akan meningkat. Okey, kita tengok konsep aplikasi, konsep kadar tindak balas ni pelajar Okey. Kenapa daging yang kita potong kecil lebih senang lembut berbanding daging yang kita potong besar-besar? Sebab dia punya saiz permukaan. Luas permukaan besar. Okay. Untuk daging yang kecil ni, dia punya luas permukaan lebih besar. Jadi, dia boleh serap haba.
Dia boleh serap haba yang lebih banyak. Okey, ingat semakin kecil saiz, semakin bertambah luas permukaan yang terdedah kepada haba. Maka dia boleh serap lebih banyak haba. Tu konsep yang pertama. Aplikasi yang kamu perlu ingat, masak daging ataupun masak kentang. Kentang kita potong kecil-kecil, senang nak jadi, lembut Konsep yang kedua, pakai pressure cooker. Kenapa daging yang kita masak, suka pakai contoh daging ni. Kita masak, dia senang lembut kalau kita pakai periuk tekanan. Sebab dalam periuk tekanan ni, suhu tinggi. Suhu memang tinggi lah. Tekanan tinggi. Bila dah tekanan tinggi, maka kadar tindak balas KTB, kadar tindak balas akan meningkat. Daging tu akan masak dengan lebih cepat. Okey, dari segi aplikasi proses industri. Kita tengok proses haba. Pelajar proses haba ni untuk hasilkan amonia. Proses haba untuk hasilkan amonia. Dia punya equation nitrogen. Kita pakai nitrogen. Kita akan campurkan dengan hidrogen. Tindak balas ni tindak balas berbalik dan kita barulah akan dapat amonia 2H3 2 2 2. Okey, seimbang. Okey. So, apa gunanya amonia ni? Amonia ni banyak kegunaan dia untuk kita buat baja, untuk kita buat gas dalam kita buat baja untuk kita isi gas dalam peti sejuk. Okey, untuk proses haba ni soalan favourite bahagian B, soalan teori dan aplikasi. Cikgu banyaknya nak baca ni. Kamu tolonglah ingat proses haba untuk penghasilan amonia. Lepas tu ingat dia punya ratio, dia punya nisbah. Nitrogen kena 1 and hidrogen kena ada 3. Okey. Sekejap ni terkurang ni. NH2. 2H, 1, 3, 2, 3, 6. Okey. So, kita tengok. Yang kedua, kamu perlu tahu nisbah. Amonia dihasilkan. Haba untuk hasilkan amonia. Haba amonia. Dalam proses tu, tindak balas nitrogen dan hidrogen. Nitrogen kena 1 dalam nisbah 3. Dan hidrogen nisbah 3 lah. Okey, dan suhu. Suhu dia pun kena ingat. 450, 500. Ingat ni. Yang ketiga kamu kena ingat. Tekanan 200 atm. Tinggi Dan dia ada mangkit. Mangkit kamu pakai ferrum. So, ingat 5 benda ni. Proses haba untuk hasilkan amonia. Pakai suhu antara 450 hingga 500 darjah Celsius. Selepas tu dalam nisbah 1, 3. Nitrogen 1, hidrogen 3. Dan tekanan 200 atm dan kamu pakai mangkin ferrum ataupun besi. Okey. Kalau tadi proses haba untuk hasilkan amonia, proses sentuh untuk hasilkan asid sulfurik. Asid sulfurik ni ada banyak kegunaan dia. Kita jadikan sebagai bahan pencuci, jadikan sebagai baja, jadikan sebagai pewarna, dye. Semua pakai sulfuric acid. Okey, pelajar. Asid sulfurik dihasilkan dalam proses sentuh. Ingat yang ni. Lepas tu suhu dia. Tadi untuk suhu proses haba 450. Cikgu, pemangkin tu apa? Pemangkin tu mangkin bahan yang meningkatkan kadar tindak balas. Semakin bila kita tambahkan mangkin, maka tindak balas kita akan cepat. Tindak balas yang tak ada mangkin, tindak balas dia akan jadi perlahan. Bila kita tambah je mangkin, tindak balas tu akan jadi cepat. Pemangkin ni mangkin lah Okey, boleh tak Fatihah? Ni. Mangkin ni salah satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas Okey, good. So, sekarang kita sambung kepada proses sentuh. Proses sentuh. Dalam proses sentuh untuk kita hasilkan asid sulfurik. Singkatan asid sulfurik
H2SO4. Kamu perlu tahu suhu dia 450. Haba tadi suhu dia 450, 500. Dan tekanan dia rendah sikit, 1 atm. Tadi kalau haba tinggi, 200 atm. Dia punya pemangkin. Mangkin yang Fatihah tanya ni tadi adalah vanadium 5 oksida. Oksida. Okay. So ini je benda yang kamu kena ingat dalam proses haba dan proses sentuh. Okey, selesai. Kita cuba aplikasikan teknik GPS dalam kertas 1. Ni boleh tak? Okey. G untuk garis, P untuk potong dan S untuk selesai. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Rajah 15 menunjukkan tindak balas logam dalam udara. Tindak balas logam dalam udara. Dia menghasilkan satu letupan kecil kat sini. Jadi dia mestilah logam alkali. Alkali metal. Sebab alkali metal dia reaktif dengan bila dia dapat oksigen dengan dapat haba. Antara berikut yang manakah benar? Mana kata kunci? Mana keyword? Benar. Dia nak mana-mana yang benar? Garis. Untuk yang A. Sebab dia tanya mana satu yang benar, maka kita tengok yang A ni. Bahan tindak balas lebih banyak daripada hasil tindak balas. Okey, kita tahu lepas kita bakar sesuatu, contoh kita bakar arang. Arang tu dia akan berkurang kan? Yang meningkat adalah asap. Hasil tindak balas. Jadi A ni confirm salah cikgu. Maka pangkah yang A. Okey. Boleh sesiapa bagi saya jawapan? Kita sama-sama bincang. Okey, untuk yang B. Untuk soalan B. Pilihan jawapan B. Hasil tindak balas lebih daripada bahan tindak balas. Hasil tindak balas lebih daripada bahan tindak balas. Okey, tak pastilah cikgu. Biar dulu. Okey. Tindak balas perlahan. Maksudnya tindak balas tu berlaku dengan cepat. Kita bakar, time tu juga meletup. Tak, tindak balas perlahan maksudnya dia berlaku dengan lambat. Kalau tindak balas cepat, kita bakar, time tu juga meletup. Jadi yang mana? Dia bukanlah tindak balas perlahan sebab melibatkan pembakaran kan? Antara B dengan D, D adalah jawapan dia. Jawapan yang okey, iaitu tindak balas cepat. Dia terbakar. Kita letak api terus terbakar. Lagi-lagi dia logam reaktif Okey. Kaji pernyataan di bawah. Serpihan arang terbakar lebih cepat berbanding ketulan arang. Satu ketulan, satu serpihan. Dia kata serpihan ni dia terbakar dengan cepat. Kenapa? Sebab saiz kan semakin kecil saiz, semakin cepat tindak balas. Okey, so kita tengok apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas di atas. Of course lah saiz. Tekanan, tak ada cakap pasal tekanan. A confirm salah, pangkah. B saiz bahan tindak balas. Suhu bahan tindak balas, tak ada cakap pasal suhu. D kehadiran mangkin, dia tak ada cakap pasal mangkin pun. Dia tak ada cakap pasal mangkin So, B adalah jawapan yang paling tepat sebab dia ada cakap tentang satu pakai serpihan, satu pakai ketulan. Yang serpihan arang ni dia lebih cepat terbakar. So, jawapan B. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Cuba aplikasikan konsep GPS. Teknik GPS. Proses haba dan proses sentuh merupakan dua proses yang penting dalam perindustrian. Haba untuk kita hasilkan amonia. Sentuh untuk kita hasilkan asid sulfurik. Okey, jom tengok
Proses hasil proses haba, proses sentuh. Oh, dah bagi dah ni. Amonia. Haba. Dia tanya, apakah X dan Y? Kita tengok X. X haba maksudnya amonia. Dia mesti amonia. Selain daripada amonia, salah. Pangkah C dengan D. So, jawapan yang betul antara A dengan B. Okey, pelajar nampak tak Y ni? Dia kata untuk yang pilihan jawapan A, ethanol. Ini bukan proses hasilkan ethanol. Dia hasilkan asid sulfurik. So, B lah jawapan yang paling tepat. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Rajah 19 menunjukkan graf bagi dua jenis tindak balas dalam kehidupan seharian. Ada tindak balas perlahan, ada tindak balas cepat. Pelajar, mana satu tindak balas perlahan? J ke L? Ada sesiapa tahu tak tindak balas perlahan yang mana? J atau L? J tu tindak balas cepat ke perlahan? K tu tindak balas cepat atau perlahan? Okeylah. Tengok kat sini, dia lebih, yang mana lebih cerun? Kita nampak graf untuk J ni dia lebih cerun. Maka dia adalah tindak balas cepat. K pula dia kurang cerun, dia lebih gradual. Maka K adalah tindak balas perlahan. Jom kita cari kata kunci soalan. Antara berikut yang manakah mewakili tindak balas J dan K? Dia tanya J dengan K, mana satu tindak balas perlahan, mana satu tindak balas tak perlahan. Kita dah tahu J adalah tindak balas cepat. K adalah tindak balas perlahan. So, mana satu tindak balas cepat? Tengok J dulu. Mana satu tindak balas cepat? Pengaratan tindak balas perlahan untuk option B ni. So, B ni salah. Pangkah. C, fotosintesis. Fotosintesis pun tindak balas perlahan. So, salah. Cikgu, D, pengaratan. Pengaratan kan tindak balas perlahan. So, D pun salah. Saya dah dapat jawapan iaitu A. Dia bagi A lah pilihan jawapan dia. Pengaratan tindak balas perlahan. Okey, so seterusnya. Soalan last untuk bab ni. Kertas 1. Seorang pelajar dijalankan 2 eksperimen makmal untuk mengkaji kadar tindak balas bagi asid sulfurik cair. Ni konsep kepekatan dengan satu lagi bagi mengumpulkan. Okey. Jadual 4 menunjukkan keputusan eksperimen. Dia pakai asid sulfurik, ketulan kalsium. Satu pakai ketulan, satu lagi pakai serbuk. Mana yang lebih kecil? Mana yang hasil tindak balas dia lebih cepat? Yang pakai serbuk lah. Saiz yang lebih kecil. Nombor 2. So, antara pernyataan berikut yang manakah benar? Dia tanya yang mana benar. Garis kata kunci. Bulat kata kunci. Highlight kata kunci. Suka hati kamu lah nak bulat ke highlight ke apa ke kan? Asalkan tandakan kata kunci tu. Okey. A. Kita tengok pilihan jawapan A. Kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi berbanding 1. Kadar tindak balas dia lebih cepat lah, lebih tinggi. So, A ni betul cikgu. Okey, kita tengok B. Semakin besar saiz kalsium karbonat, semakin bertambah luas permukaan terdedah. Semakin besar. Kan semakin kecil saiz kalsium karbonat, semakin bertambahlah luas dia. So, B adalah salah. C. Pelajar, kalau kamu ada apa-apa soalan, sila lampirkan di ruangan komen. Kita sama-sama bincang. Okey, tengok C. Semakin berkurang luas permukaan bahan yang terdedah, semakin bertambah kadar tindak balas. Luas permukaan kena besar untuk tingkatkan kadar tindak balas. So, C salah. D. Kecerunan graf isi padu gas melawan masa eksperimen 1 lebih besar berbanding kecerunan 2. So, yang ni pun antara A dengan D. Mana yang betul? Yang paling tepat adalah A. Kadar tindak balas untuk eksperimen 2 lebih besar daripada eksperimen 1. Lebih tinggi. Okey, dah selesai. Kita pergi kepada soalan bahagian A.
Soalan melibatkan pemboleh ubah. Okey, jom kita sama-sama cari pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini. Raja Ampat dia tunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan saiz marmar. Saiz marmar. Jadi ini saya dah nampak dah pemboleh ubah manipulasi. Saiz marmar ni adalah pemboleh ubah manipulasi. PM terhadap kadar tindak balas. Kadar tindak balas ni akan jadi kita punya pemboleh ubah bergerak balas. Eksperimen diulang dengan menggantikan ketulan marmar dengan serbuk marmar. Mula-mula tengok gambar yang ni. Saya bagi A dan gambar B. Kamu boleh nampak yang situasi A, eksperimen A ni dia pakai ketulan marmar. Dan untuk eksperimen B dia pakai serbuk marmar. Saiz serbuk marmar lebih kecil, jadi luas permukaan lebih besar, jadi kadar tindak balas akan berlaku dengan lebih cepat. Okey, satu pakai ketulan, satu pakai serbuk. Okey, jadual 4.1 dia tunjukkan isi padu gas yang dikumpulkan oleh ketulan marmar. Yang ni isi padu gas yang dikumpulkan oleh ketulan marmar. Ingat kalau dia bagi jadual macam ni, yang sebelah kiri akan jadi PM, yang sebelah kanan akan jadi PB. Kalau atas bawah macam ni, jenis jadual macam ni, yang sebelah atas akan jadi kamu punya PM, kadar tindak balas, dan yang bawah akan jadi PB. Apa yang kamu perhatikan di akhir eksperimen? Okey, boleh nampak dekat sini, semakin bertambah masa, semakin banyak isi padu gas. Okay. So, dia suruh kamu plotkan graf. Untuk soalan plot, dua markah pelajar. Markah pertama dekat mana? Markah pertama untuk kamu punya plot yang betul. Bila kamu transfer maklumat yang betul dalam jadual. Markah lagi satu bila kamu hubungkan titik plot kamu antara satu sama lain. Biasanya untuk soalan subjek sains ni, dia dah bagi kamu siap-siap skala, dia dah bagi paksi X apa, paksi Y apa. Yang paksi X sentiasa pemboleh. Paksi Y dia sentiasa pemboleh ubah bergerak balas. Dan paksi X pemboleh ubah manipulasi. Dia sentiasa macam tu. Okey, jom kita cuba plotkan. Soalan macam ni, graf biasa ada kosong. Bila masa kosong, maka isi padu gas yang dibebaskan pun kosong. Bila masa dia 30 saat, isi padu gas yang dibebaskan adalah 8. Berhati-hati masa kamu plot graf, make sure jangan salah. Sayang. Okey, 30. 30 masa 30, maka isi padu gas adalah 8. 5, 6, 7, 8 dekat sini. Okey, 60. Bila masa 60 saat, isi padu gas yang dibebaskan adalah 15 cm3. 15 cm. 15 senang sikit kat sini. Untuk isi padu gas, untuk masa 90 saat, isi padu dia 23. Isi padu 20, 21, 22, 23. Okey. Semasa 120 saat, isi padu gas yang dibebaskan 30. 120, 30 di sini. Dan semasa 150 saat, saat yang 150, masa dibebaskan 35, 150, 35. Begitu juga 180 saat, masa 180 saat, isi padu gas 35. Masa 180, isi padu gas pun sama, 35. Okey, sebentar plot yang sebelah sini salah. Saya betulkan sekejap. Okey, dia dekat 35. Okey. Sekarang, dah dapat dah satu markah sebab kamu dah transfer maklumat yang betul. Kat sini, kamu transfer betul, semua betul, baru satu markah. Kalau ada satu salah, tak dapat dah markah tu. Markah yang kedua, plot pun tak dapat.
Kena hati-hati kat situ. Jadi, hubungkanlah graf kamu. Hubungkan antara satu sama lain. Okey, dah hubungkan. Kamu akan dapat bentuk graf yang begini. Lebih kurang beginilah. So, bila kamu plot antara satu point ke point yang lain, sampailah akhir, baru lagi satu markah. Dan total 2 markah di situ untuk soalan lukis graf ya. Okey, seterusnya. Ukur isi padu gas yang terkumpul pada 75 saat. Pelajar macam mana nak cari 75 saat? Kita boleh cari di dalam graf 75 saat. 75 saat di sini. Di sinilah di area antara 60 hingga 70. 75 di area 60 75. So, kamu mesti bagi jawapan antara 15 hingga 23 cm punca kuasa 3. Jadi, dia tanya dekat 75 saat, kamu bagi jawapan antara 15 hingga 23. Bagi satu value. Lagi satu cara nak cari. Ni cara pertama. Cara lagi satu nak cari macam mana? Pergi dekat 75. 75 dia berada lebih kurang di sinilah. Di sini 75. Tarik-tarik. Kamu akan dapat dekat sini. Tengok bacaan dia. 15, 16, 17. Kamu akan dapat 17. So, bagilah satu value antara 15 hingga 23. Kalau kamu ambil method daripada graf ni, tarik je dah dapat. Tarik dapat kat sini. Tulis terus 17. 17 sentimeter 3. Pelajar, kalau kamu tulis 17 sahaja tak ada unit, salah kena ada unit. Okey. Soalan seterusnya. Rajah 4.2 dia tunjukkan lakaran graf isi padu melawan masa bagi kedua-dua eksperimen. Untuk eksperimen 2 yang pakai ketulan marmar, dia lagi yang pakai untuk eksperimen 2 yang pakai serbuk marmar, dia lagi cerut. Kecurunannya lagi tinggi. Untuk eksperimen 1 yang menggunakan ketulan marmar, dia lebih tak cerut, lebih gradual. So, soalan dia tanya tentang berdasarkan Rajah 4.2, nyatakan hubungan antara saiz marmar dengan kadar tindak balas. Kadar tindak balas. Dia tanya hipotesis soalan ni. Hubungan antara saiz marmar, kadar tindak balas. Okey, senang je kan? Semakin berkurang saiz marmar, semakin meningkat kadar tindak balas. KTB, kadar tindak balas. Jangan tulis short form, jangan tulis arrow macam ni ni nota kita sama-sama saja Tulis penuh lah. Semakin bertambah saiz marmar, semakin bertambah kadar tindak balas. Semakin berkurang saiz marmar, semakin bertambah kadar tindak balas. Okey. Seorang penjual di pasar malam, dia gunakan arang untuk bakar sate. Sedapnya sate, dia bakar sate. Dengan menggunakan konsep kadar tindak balas. Terangkan bagaimana arang dapat dinyalakan dengan cepat. Macam mana? Ni soalan aplikasi. Satu je soalan aplikasi. Macam mana kamu nak pastikan arang tu cepat terbakar? Pakailah arang yang lebih kecil. Sebab bila kita pakai arang yang lebih kecil, dia akan meningkatkan keluasan arang tu yang boleh kena haba. Bila dah ditingkatkan keluasan yang boleh kena haba, maka kadar tindak balas dia akan meningkat. Guna arang yang lebih kecil. So, satu markah kalau kamu berjaya jawab soalan aplikasi ni. Soalan aplikasi ada satu je dalam 5 soalan. Dalam 5 markah, satu je untuk aplikasi. Okay. Biasanya aplikasi dia boleh apa yang kamu boleh fikir ikut logik lah. Dia tak susah. Okey. Jom kita tengok soalan pilihan. So, antara soalan nombor 12 dan soalan 13. Jenis soalan dia.
Oh, ini soalan jejak karbon dengan tapak tangan karbon ni. Okey, namakan simbol Y. Ni kalau ni jejak karbon, Y ni adalah Y apa pelajar? Karbon handprint, tapak tangan karbon. Ya, betul Fatihah, tapak tangan karbon. Okey, apa tujuan simbol Y ni? Dah tahu? Kamu dah tahu tapak tangan karbon? Apa tujuan? Untuk kesan negatif ke kesan positif kepada alam sekitar? Positif atau negatif? Mana satu positif, mana satu? Okey, dia mendatangkan kesan positif betul kepada alam sekitar. Okey, terangkan dua langkah. Nampak tak? Ni soalan section C. Soalan dia favourite sangat keluar macam ni. Dia akan tanya beza tapak tangan, tapak kaki karbon. Terangkan dua langkah simbol Y bagi mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Macam mana kamu nak bagi kesan positif kepada alam sekitar? Yang kita dah belajar tadi, kamu boleh bagilah contoh. Kita minimumkan penggunaan kertas, kita jadikan kita punya sisa kepada baja, kepada sisa kompos, kepada baja kompos. Okey, ni tapak tangan karbon tadi untuk kurangkan jejak karbon. Okey, bagaimana mengurangkan sisa rumah hijau? Kamu provide lah jawapan. Okey, pelajar nampak tak dekat sini? Dia dia minta dua langkah. Bila dua langkah, mestilah dua markah. Lagi dua markah kat mana? Lagi dua markah, terangkan. Okey, nampak kat sini? Yang pertama, saya bagi contoh jawapan pencegahan dan meminimumkan penggunaan kertas. Macam mana? Minimumkan penggunaan kertas dengan kita semula. Guna semula kertas. Mengamalkan paperless billing. Okey, rawatan dan pemprosesan. Satu markah. Apa? Rawatan apa? Sisa pepejal kita tukar jadi baja kompos ataupun sumber biodiesel. Satu markah. So, total 4 markah. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan bahagian C, masih lagi di bahagian C, soalan jenis justifikasi kan? Bagi tahu kenapa justifikasi. Ni tentang, tahukah anda tapak tangan longgokan sampah terbesar di dunia bukan terletak di daratan tapi di lautan. Dikenali sebagai lingkaran sampah Pasifik. Tempat longgokan sampah yang paling besar dekat laut rupanya kan. Okey. Plastik yang dibuang sering memberikan false signal kepada haiwan seperti penyu, haiwan laut lah, ikan paus, dia anggap plastik tu makanan. Jadi dia akan makan plastik. Jadi, ini menjadikan faktor utama haiwan ini pupus akibat kematian kerana hadapi proses kesulitan semasa penghadaman makanan. Dia makan plastik, jadi plastik kan tak dapat mengalami decompose, dia tak dapat mengalami penguraian. Sebab tu ada masalah kat penghadaman. Apabila makanan hasil buangan sisa pepejal, Okey, mengikut kajian yang dijalankan universiti, pencemaran plastik mengancam sekurang-kurangnya 700 jenis spesies hidupan marine. Okey, dah kita tengok dah. Soalan dia tanya apa? Panjang sangat dia bagi ni. Okey. Dia tanya tentang berdasarkan petikan di atas, pencemaran alam sekitar menyebabkan kemudaratan dan ketakselesaan pelajar. Okey, tabiat buang sampah ke dalam sungai menyebabkan kualiti air sungai di negara semakin merosot. Wajarkan tabiat ni. Boleh ke kita buang sampah suka-suka kat dalam sungai, kat dalam laut? Tak boleh kan? Justify, bagi tahu boleh ke tak boleh. Kalau boleh, kenapa? Kalau tak boleh, bagi sebab kamu. Soalan ni mestilah tak boleh kan? Okey, nyatakan tindakan yang boleh kamu ambil untuk atasi masalah. Macam mana nak atasi masalah ni? Satu markah untuk pewajaran dan lagi 3 markah untuk sebab. Dia tanya tentang tindakan. Cara mengatasi. Okey, ni contoh jawapan. Okey,
tak sepatutnya dilakukan lah. Satu markah dekat situ dan bagilah 3 lagi. Cikgu, saya banyak idea ni. Saya nak bagi lebih dari 3. Terpulang pada kamu. Kalau kamu bagi 3, markah maksimum. Kamu bagi 10 sekalipun, markah maksimum dia tetap 3 Okay, kalau ada masa lebih nak bagi lebih, bagilah. Tapi ada masa lebih, apa kata kamu guna untuk jawab soalan yang kamu kurang pasti. Okay, simpan masa anda ya. Okay, tapi jawab lebih ni ada guna dia juga. Contohlah yang pertama ni kamu betul. Didik pengguna tentang kesan pembuangan plastik tak terkawal. Yang pertama betul. Tiba-tiba yang kedua ni, E2, isi kedua kamu salah. Jadi, pemeriksa akan cari seterusnya. Dia tengok E3 kamu. Amalkan kita semula. Dia cari markah dekat jawapan yang lain. Okey. So ada kebaikan, ada keburukan. Ada masa boleh letak. Saya tak cakap tak boleh. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ni. Kita tengok Rajah 12.2 tunjukkan 5 fasa kita hayat botol plastik. Cradle to cradle atau cradle to grave. Botol plastik diperbuat daripada ni pembuatan dan akhir sekali. Nombor 4 kita tengok digunakan dan dibuang oleh pengguna. Okay. Fasa 5 terbahagi kepada 2. Cradle to life cycle, cradle to cradle atau cradle to grave. Banding dan bezakan konsep cradle to cradle dan cradle to grave. Dia suruh bandingkan. Saya kalau nak jawab soalan bandingkan, saya suka buat jadual. Buatlah jadual supaya kamu boleh bandingkan. Saya tahu soalan nombor daripada soalan 11 sampai soalan 13 adalah soalan esei, tapi kamu boleh buat dalam point form atau bentuk jadual. Pelajar, pilihan terletak pada kamu. Ni bukan bahasa Melayu, wajib jawab dalam petikan, jawab dalam perenggan. Okay. Kamu buatlah satu jadual macam ni. Nyatakan konsep. Dia suruh bezakan. Tadi dia suruh bezakan. Banding dan bezakan. Banding dan bezakan. Bagilah persamaan, bagilah perbezaan. Okey. Cradle to cradle. Akhir dia mestilah di recycle. Dia baik, kesan positif. Dan cradle to grave, akhir dia lupuskan. Kita melibatkan decay. Okey, persamaannya lepas digunakan, botol tu sama-sama dibuang. Sama-sama dilupuskan. Perbezaan dia. Botol plastik untuk cradle to cradle, dia dikita semula. Botol plastik dihantar ke tapak pelupusan untuk cradle to grave. Okey, bagilah berapa. Tadi dia minta 4 markah. Jadi bagilah 4 point. 1 markah. 1 markah di sini. 1 markah tujuan lain. Dan lagi 1 markah kurangkan pencemaran plastik. Okey. Dah selesai dah kita untuk unit kita yang ke-45, kadar tindak balas. Ingat 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang pertama suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Yang kedua, suhu tekanan. Semakin tinggi tekanan, semakin tinggilah kadar tindak balas. Yang ketiga suhu, tekanan. Yang ketiga, bila kita ada mangkin, maka kadar tindak balas akan meningkat. Lepas tu kepekatan bahan tindak balas. Bila semakin pekat, semakin meningkat kadar tindak balas kita. Dan yang terakhir kita ada saiz bahan tindak balas. Semakin kecil, semakin meningkat kadar tindak balas kita. Okey. Baiklah pelajar, kita dah habis dah kita punya pembelajaran yang ke-7. Sebelum kita habiskan kelas pada hari ini, saya nak inform kita ada pertandingan. Kamu pergi kepada kita punya Instagram, Tevis Live. Jangan lupa drop komen dekat situ. Drop komen yang murni-murni lah. Kenapa kamu suka masuk, macam mana Tevis Class ni? Kenapa kamu suka masuk Tevis Class? Okey. Bila kamu komen yang baik-baik, nanti kita akan pilih yang paling kreatif. Kamu akan berpeluang memenangi Apple iPad. Ada juga tiket pergi Genting Skyward. So jangan lupa
komen. Okey, terima kasih atas perhatian kamu selama 2 jam ni. Kita jumpa lagi esok dalam masa yang sama pembelajaran kita yang ke-8. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jumpa lagi esok. Bye.